Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Cikgu Fadilah AYU. Kali ini cikgu ingin kongsikan bagaimana cara kita nak memasukkan atau kita nak memuatkan isi kandungan dalam buku skrap ataupun dalam kecil khusus yang ditugaskan kepada kita. Jom kita saksikan. Bertemu kembali. Okey, step yang pertama untuk kita nak memuatkan, kita nak masukkan isi kandungan di dalam buku skrap maupun kerja khusus kita perlu tambah dalam works ataupun tugasan yang kita bina atau terutamanya dalam Microsoft Word. Kita kena tambahkan dulu navigation pane. Kat mana navigation pane? Kita cari dekat view. Okey, dekat view navigation pane. Okey, kita klik navigation pane. Dia akan keluar paparan di sebelah kiri. Okey, apa yang anda perlu buat dulu ialah, okey, kita pergi dekat home semula. Kita pilih apakah tajuk ataupun tajuk kecil yang kita nak masukkan di dalam isi kandungan kita. Sebagai contohnya, cikgu nak masukkan dulu tajuk buku skrap. Okey, cikgu highlight tajuk buku skrap ni, cikgu highlight. Kemudian cikgu pergi dekat heading. Pergi dekat heading. Dia akan keluar heading di navigation di sebelah kiri. Okey, di sini dia navigation kita ni ataupun heading kita ni dia berada hampir kepada sisi sebelah kiri. So kita nak berada di tengah-tengah, kita boleh klik di dekat heading ni, kita klik pada mouse kita di sebelah kanan. Okey, kita pergi dekat modify. Kita pergi dekat modify. Okey, di sini kita boleh ubah dia berada dekat center. Okey, berada center. Okey, kalau tulisan tu kita nak boldkan, kita boleh klik bold. Okey, kemudian warna tak ada masalah, automatik hitam. Dan kita boleh tukar dia punya font dia. Okey, 14 dia punya size font dia, ataupun kita boleh pilih apakah font yang kita nak gunakan untuk heading yang pertama. Okey, dah siap, kita klik okey. Okey, jadi dia berada di tengah-tengah. Okey, kita boleh ubah suai lagi. Katakan tulisan yang terlalu besar, kita boleh pergi dekat modify balik dekat heading ni, kita ubah size dia kepada 12. Okey. Okey, jadi cantik naungan pada kerja khusus kita. Okey, kemudian cikgu nak letak juga dekat bahagian yang pertama tu kulit buku skrap. Okey, kulit buku skrap dekat bahagian isi kandungan dia. Okey, yang ni cikgu letak sebagai heading 2. Heading 2. Okey, kalau tengok kat sini dia keluar, dia bertukar kepada warna biru. So kita boleh ubah suai. Kita pergi dekat heading ni, kita klik sebelah kanan mouse kita pergi dekat modify. Okey, kita modify kat sini. Okey, kita ubah suai color dia jadi warna hitam. Kemudian tulisan dia kita ubah suai. Okey, mengikut kesesuaian kita lah. Okey, apa lagi? Okay, bentuk dia kita nak memang berada di sebelah ke kiri buku skrap kita ataupun kerja khusus kita. Okey, kemudian kita tekan okey. Dia akan berubah. Okey, berubah seperti ini. Okey, kalau kita nak masukkan balik nombor, kita just type saja nombor pada kulit buku tadi. Okey, jadi kalau lihat pada navigation, dia akan beranjak sikit kepada tajuk buku skrap ni sebab kita dah ubah heading yang kedua. Okey, kemudian kita nak letak apa lagi? Okey, tambahan. Okey, kat tambahan ni kita highlight, kita klik heading yang kedua juga sebab kita nak dia sama dia punya kedudukan dia. Okey, just kat sini kita hanya tambah nombor saja, nombor 2. Okey, kemudian pendahuluan, kita dah ubah kat heading tadi, heading 2. Klik heading 2, just tambah nombor sahaja 3. Okey, kemudian simpanan dan pelaburan nombor 4 ni heading 2 juga. Okey, just tambah nombor saja. Okey, ni tajuk besar. Kita letak heading yang kedua ni tajuk besar bagi setiap bab tu. Okey, kemudian ni nombor 4. Okey, nombor 4. Nombor 5, maaf, nombor 5. Okey, penutup heading 2 juga. Dan ni nombor 6. Okey, nombor 6. Okey.
Jadi dah ada di bahagian navigation kita tajuk-tajuk yang perlu ada di dalam buku scrap ataupun kerja khusus kita, tajuk besar dia. Okey, katakan kita nak masukkan juga tajuk kecil dia. Okey, tajuk kecil dia ni dalam isi kandungan. Di dalam isi kandungan. So, kita boleh highlight. Okey, kita boleh highlight. Kita pilih heading yang ketiga pula. Okey, kalau kita pilih heading yang kedua, dia akan sama dengan tajuk buku scrap tadi, kulit buku scrap tadi. Okey, dia sama dengan tajuk besar. So, kita ambil heading yang ketiga. Heading yang ketiga. Okey, kita boleh modify dulu. Klik di sebelah kanan mouse. Okey, pilih modify. Kemudian heading ketiga ni sama juga, kita nak tukar warna hitam. Tulisan dia masih sama. Saiz dia 12. Okey. Jadi di sini okey dah ni, kita tekan okey. Okey, walaupun dia berada di sebelah ke kiri, kita boleh nomborkan dia, katakan 1.1, kita tekan enter. Ataupun kita boleh ubah, kita tekan tab supaya dia berada di bawah pada kulit buku scrap itu, dengan keadaan dia masih lagi dalam tajuk yang sama. Okey, kemudian kita dekat tajuk buku scrap, kita boleh tekan heading 3 dan kita nomborkan 1.2. Okey, kita tag supaya dia berada betul-betul sama dengan nama sekolah dan seterusnya. Okey, begitu juga dengan yang lain. Okey, yang lain kita selesaikan. Okey, kita selesaikan yang lain. Okey, cikgu dah siapkan. Subtopik kecil ni. Okey, subtopik kecil ni cikgu dah masukkan dia punya heading dia. Semuanya cikgu pilih pada heading yang ketiga. Okey, untuk yang subtopik yang kecil ni cikgu dah masukkan dia sebagai heading yang ketiga. Kita boleh ubah suai dekat modify dia. Okey, kalau anda lihat di bahagian navigation, okey, di sebelah kiri ni dia akan keluarlah terpapar apa yang kita dah masukkan untuk heading tadi. Okey, seterusnya bagaimana kita nak masukkan isi kandungan dia? Okey, kita nak masukkan isi kandungan dia. Katakan kita nak letakkan isi kandungan dia sebelum pendahuluan. Okey, sebelum pendahuluan ya. Okey, cikgu halakan cikgu punya mouse cikgu. Okey, cursor cikgu di sebelum pendahuluan. Kemudian cikgu pergi dekat reference. Okey, dekat reference. Okey, kita klik pada table of contents. Okey, table of contents. Okey, ada beberapa contoh yang digunakan di sini yang kita boleh pilih. Katakan cikgu nak pilih yang kedua, automatic table ni. Okey, kita klik. Okey, dia akan keluar lah. Dia akan keluar muka surat dan berserta dengan isi-isi yang akan ada di dalam kita punya kerja khusus ataupun buku scrap. Okey, jadi kat sini kalau cikgu padam dulu, cikgu pangkas dulu navigation supaya kita nampak. Okey, kemudian cikgu kecilkan dulu saiz dia supaya kita boleh nampak. Okey, di sini. Jadi kita ubah suai lah kat sini. Kita ubah suai supaya isi kandungan ni berada pada satu sahaja muka surat. Okey. Ini seperti ini. Cantik kan? Dia punya paparan dia. So, di sini kita boleh ubah suai table of content ni, kita boleh masukkan dalam bahasa Melayu lah. Isi kandungan. Kita ubah. Isi kandungan. Okey, kemudian cikgu nak letak dia center di tengah-tengah. Okey, cikgu highlight supaya cikgu nak tukar dia kepada warna hitam dan cikgu nak boldkannya. Okey. Jadi di sini automatik akan ada muka surat. Akan ada muka surat. Okey, sekiranya anda buat perubahan, contohnya anda nak tambah maklumat pada bahagian pengenalan ataupun bahagian masuk simpanan. Okey, anda ubah suai. Okey, anda ubah suai maklumat dekat bahagian tersebut dan sekiranya muka surat dia lari, anda boleh tekan pada update table. Update table, kemudian tekan OK. Jadi automatik muka surat, okey, muka surat yang pada isi kandungan ini akan berubah mengikut di mana
topik yang anda ubah suai tadi muka suratnya. Okey, ni kaedah dia. Bagaimana cara kita nak memasukkan isi kandungan di dalam buku skrip maupun kerja khusus hanya menggunakan navigation pane. Okey, kalau cikgu klik balik navigation pane. Okey. Jadi anda perlu masukkan dulu navigation pane, kemudian pergi dekat refresh, klik pada table of contents. Okey, pastikan dulu anda lakukan step navigation pane. Okey, dekat view, dekat navigation pane. Okey. Kemudian barulah pergi dekat refresh, klik pada table of contents. Okey, jadi semua di sini lengkaplah apa yang ada dalam buku skrip dan juga kerja khusus anda. Okey, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini, semoga ia memberi manfaat kepada anda semua. Bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video-video karya cikgu. Bye-bye.